Alright gang, dah beberapa minggu aku tengok BBB Plus ni, dekat ruang komen tu aku tengok korang tak habis-habis minta Man City. Dah sembang MU, dah sembang Liverpool, dah sembang Barcelona, tapi korang nak juga Man City. Padahal aku rasa fanbase Man City dekat Malaysia ni tak adalah ramai mana pun. Mungkin ada dalam 1,000 ataupun 2,000 orang je. Itu bukan fakta, itu auta. So hari ni BBB Plus aku akan come out dengan topik Man City. Aku akan sembang macam mana diorang nak go through season 2021 ni. City sekarang dekat tangga ke-10 EPL. Tapi kalau nak cerita balik pasal baru berapa game nak duduk ke tempat ke-10, aku rasa benda tu macam tak ada point nak cerita. Season masih awal. Sekarang ni kalau kau tengok top 5 pun ada Southampton dekat situ. So macam tak logik lah benda tu kan. Unless kalau Southampton tu memang betul-betul miracle lah. Okay, sembang pasal Man City, aku nak sentuh dulu pasal Pep Guardiola. Manager yang dah sampai ke Etihad sejak 2016. So sekarang ni dah masuk ke tahun keempat. So far, apa contribution Pep Guardiola dekat City? Kita tahu dia dah pernah menang EPL 2 kali turut-turut. Dah lama tim tak buat. Tu pun sebenarnya satu benda yang sangat besar untuk Pep Guardiola. Tapi season lepas nampak dia struggle. Dia punya injury woes dia dengan dia punya Aguero punya, memang orang tak tahu dia ni boleh main lagi ke tak, relevan ke tak. So masuk season 2021, apa yang aku boleh cakap, City kini kembali ke arah nak orang kata normal balik. Maksudnya normal tu bukan normal apa, normal tu maksudnya nak kembali ke arah kekuatan penuh pasukan. Sebab apa aku cakap macam tu? Kalau kau tengok balik season ni, City punya team tu dah kurang injury woes dekat key player dia. Kalau macam last season ada Laporte yang memang injured, Mendy yang tak habis-habis injured, sampai ke tahap tiba-tiba je Guardiola tahu dia dekat tempat lain. Padahal dia tengah injured, tengah rest patutnya. So season ni apa aku nampak, City dia lebih kepada dah dapat kekuatan yang diorang perlukan, yang diorang patut ada. Tolak cerita kecederaan. Balik pada cerita Guardiola, apa yang dia nak buktikan sekarang ni, last season patutnya boleh. Bagi aku last season adalah the best time untuk at least City menang UCL. EPL memang dah Liverpool, kau dah tak boleh nak buat apa. Time tu memang Liverpool the great. Time tu lah, bukan time sekarang. Time tu orang kata, bukan saya kata. Tapi kalau nak cerita pasal City di season, Guardiola disebabkan dia frust UCL tak dapat nak deliver last season. So di season aku rasa dia nak restart balik. Consider macam project restart untuk City punya camp tu sendiri. Kalau korang tengok last season, okay, ada David Silva, sebelum tu ada Kompany. Tapi bila dua orang player ni dah tak ada, City terpaksa dia macam ada satu orang kata pembaruan dalam team. So kalau bila nak cerita pasal City ni, aku boleh cakap Guardiola dia sekarang akan buat apa je yang dia boleh, apa yang dia mampu, asalkan one day sebelum dia belah daripada City, dia akan dapat julang trofi UCL dengan kelab selain daripada Barcelona dan juga Messi tersayang. Tu cerita dia. Tapi Owen Hargreaves, kalau korang kenal nama ex-player Owen Hargreaves, bekas main England, bukan main United, tapi dia pandit juga. Owen Hargreaves cakap sekarang ni Guardiola ni dah tak ada tim yang dia boleh manage kat dunia ni kecuali dua, Juventus ataupun PSG. Sebab apa? Sebab apa bukan Real Madrid? Sebab Real Madrid sebab dia datang daripada Barcelona. And then kenapa bukan Borussia Dortmund? Sebab dia dah pernah pegang Bayern. And mustahil untuk dia pegang Chelsea ke Liverpool ke buat dalam masa terdekat sebab dia dah pegang City. So Juventus dia tak pernah jadi manager dekat Itali. Dia tak pernah jadi manager dekat League One. So aku rasa Owen Hargreaves cakap tu ada make sense dia. Maksudnya Juventus dengan PSG tu betul. Itu kalau Guardiola belah. Sebab sekarang ni Guardiola belum lagi extend kontrak untuk dia. Tak tahu lagi berapa lama jangka panjang dia dekat situ. Tak tahu jangka hayat dia dekat City tu mungkin bertahan lagi setahun 2 tahun ke, mungkin akan ada 5 tahun lagi ke. So benda tu sebenarnya masih lagi timbulkan tanda tanya. Kalau sembang pasal transfer yang City go through untuk season 2021, bagi aku sebenarnya City ni dia punya transfer nampak atas kertas macam suam-suam ataupun mungkin nampak lebih weak. Sebab apa? Yelah, kau bawa masuk Ferran Torres tapi kau lepaskan Leroy Sané, player yang paling influence kat dalam camp City selain daripada Aguero, selain daripada De Bruyne. Leroy Sané walaupun member dari ACL, dah lama kait dengan Bayern, finally dia pergi Bayern tu sebenarnya bagi aku satu benda yang memang kacau moral City. Tapi bawa masuk Ferran Torres, orang tak pandang tapi end up hari ni dia dah score 4 gol lah untuk City dalam semua tournament lah, bukan EPL je. Selain daripada Ferran Torres, dia bawa masuk Nathan Ake, Ruben Dias. So Ruben Dias, player yang orang daripada dulu orang dah pernah dengar nama dia. Macam aku selalu dengar nama dia dulu dekat Benfica. Sebab apa? Sebab pernah kait dengan MU. Macam aku cakap dalam BB Plus sebelum ni, mana ada player yang tak kait dengan MU? Mesti ada punya. Pendapat aku, Ruben Dias ni dia adalah akhirnya City dah jumpa pengganti untuk Vincent Kompany. Kau tengok dia punya presence dia atas padang, dia punya confidence level, and even sebab tu aku rasa kalau nak tengok balik statistik yang defensif City dah go through, sejak dia orang kalah 5-2 dengan Leicester, next 9 games tu dia orang cuma bonus 4 je. Balik pada cerita transfer in, 3 player ni je yang aku highlight, Nathan Ake, Ruben Dias dengan Ferran Torres. Tapi yang keluar Nicolas Otamendi, player yang aku rasa memang dah tak patut dah duduk City. Memang dah, bagi aku dia tak pernah layak pun duduk City kot. Dia banyak buat kerja kotor je kat City. And then David Silva belah secara free, dia dah achieve everything yang dia nak selain daripada UCL. So untuk aku nampak City punya transfer window this season
macam tak ada macam gah sangat, tapi itu satu benda yang tim tu perlukan sebenarnya. Itu pendapat aku lah. Tapi instead of bawa masuk Nathan Ake, instead bawa masuk Ferran Torres, instead bawa masuk Ruben Dias, ada juga ex-player City, Mika Richards, persoalkan apa yang City buat dalam transfer window. Mika Richards cakap kenapa dia pelik, kenapa City tak beli striker kan. Walaupun kau rasa kau dah ada Aguero, kau dah ada Gabriel Jesus, benda tu make sense. Sebab apa aku cakap make sense? Aguero tak fit, Gabriel Jesus tak ada, terpaksa tolak Phil Foden dengan Sterling main striker. Satu benda yang tak logik. Phil Foden tu kau baru nak menyinar sebagai budak muda midfield, tiba-tiba kau nak kena switch jadi striker. Kau ingat ke apa? Ini bukan main-main tukar-tukar position senang-senang tau. Kalau sembang pasal BBB+, mesti aku akan sembang pasal squad depth. Tapi kalau nak cerita pasal City ni, aku rasa keeper tak ada nama lain, memang nama Ederson je lah. Okay. Kalau nak sembang pasal City punya keeper, Claudio Bravo dah tak ada. Ada orang tua, memang orang tua ni betul orang lama. Scott Carson, pasal ada satu budak muda lah. Lawan Liverpool tu dia duduk bench. Apa tak nama dia aku lupa. Keeper tu memang aku rasa tak ada orang lain lah. Tak ada persaingan lah kalau dekat City punya camp. Yelah, lepas Ederson, tak ada muka lain. Aku rasa benda ni yang paling boost untuk City. Sebab apa aku cakap boost? Tadi aku dah cakap awal-awal. Defending line City untuk season ni, dia orang sangat puas hati sebab dia orang punya kekuatan tu dapat penuh. Tapi nama-nama lain macam contoh John Stones, cerita pasal Emre Laporte, cerita pasal Nathan Ake tu sendiri, and Ruben Dias, player-player yang memang orang kata season ni so far duduk atas padan deliver. Walaupun pernah lah bolos 5 dengan Leicester, tapi bagi aku tetap deliver juga. So benda tu sebenarnya satu improvement lah. Instead of dengan Kyle Walker. Cuma beza dia, Kyle Walker ni dia dah kena hati-hati lah. Walker ni punya tahap, bagi aku patutnya dia dah patut jadi satu player yang paling influence ke atas padang untuk City. Tapi benda sebaliknya jadi. Lawan Liverpool, dia yang buat Mane jatuh, sampaikan Roy Keane bising. Roy Keane memang aku rasa banyak benda. So, Roy Keane ni dia macam botak kat aku rasa kot. Dia jadi tak puas hati dengan orang. Roy Keane cakap Mane jatuh tu bukan sebab Mane tu lincah sangat, tapi sebab dia nasib baik dia rempuh oleh satu orang yang macam kereta. Dia macam kereta besar yang kereta main rempuh semua orang. Tu untuk defending line. Cerita dengan Alexander Zinchenko, player-player muda, and even Eric Garcia, player yang Barca nak tapi enak tak jadi juga. Sekarang ni aku rasa dia menyesal kot sebab City tak dapat push dia untuk pergi Barca. Tu cerita dia. Sebelum aku nak pergi ke midfield, ada satu player yang menghubungkan antara defensive line dengan midfield. Fernandinho, player yang orang kata daripada defensive midfield. Banyak orang cakap dengan aku, banyak yang aku baca, Guardiola dia macam nak buat Fernandinho ni, dia jadi macam zaman-zaman Javier Mascherano dulu dekat Barca. Daripada DM pergi ke centre back. Tapi apa yang aku nampak, and apa yang statistik cakap, positioning baru untuk Fernandinho daripada DM pergi ke centre back memang sangat kantoi lah aku rasa. Member berat, tak pandai baca game. Tapi adalah satu masalah, pengganti dia sekarang Rodri, player yang bawa masuk daripada La Liga. So player yang memang orang kata established juga, bukannya player yang simpanan-simpanan, memang player daripada first team. Tapi masalahnya Rodri dia handle City punya bahagian tengah sebagai defensive midfielder, masih lagi belum dapat baca tune sebenar team tu. Bukan nak cakap apa, sebab kalau nak ikut by statistik, season 2018 dengan 2019, 18-19 defensive midfield lebih kepada Fernandinho, 19-20 dah start pakai Rodri. Beza dia Rodri dengan Fernandinho ni dia kurang effort, tapi dia lebih banyak baca game dan intercept dengan baik. Compare dengan Rodri, dia banyak effort tapi banyak juga lose ball. Tu sebab kalau kau perasan sekarang ni game Rodri, dia macam tak tahu direction, dia macam tak tahu nak pergi mana. Sampai satu tahap ada beberapa graph yang aku tengok, beberapa chart yang aku tengok, dia sampai jadi macam satu line dengan sometimes even dengan Gundogan. So kalau kau satu line dengan center midfield, macam apa role kau sebagai defensive midfield? Itu masalah yang Rodri ada sekarang. Tapi kalau pergi ke depan sikit, De Bruyne still there, Bernardo Silva still lagi boleh main tengah, still lagi boleh hidup. Kadang-kadang dia letak tengah, kadang-kadang dia duduk kat flank. Masuk kat bahagian attacking force, kita sebut nama yang paling familiar sekali. Ada Raheem Sterling, Phil Foden, Sergio Aguero, Gabriel Jesus, Riyad Mahrez. 5 nama ni aku rasa by atas paper memang kau cakap okay, ini player yang kalau kau pakai untuk saingan EPL tak ada masalah. Squad depth tu tak ada masalah. Tapi problem dia, kita start dengan Aguero, Roy Keane dah komplain tau. Dia cakap Aguero sejak balik daripada injured, dia macam budak gemuk, tahu tak? Macam budak yang overweight. Sampai dia punya turning lambat, dia punya movement lambat, dia punya finishing, dia punya decision making lambat. Tapi kalau nak cerita pasal Gabriel Jesus, dah sampai masa patutnya dia orang dapatkan satu striker yang at least bagi saingan dekat Gabriel Jesus. Sekarang ni tak ada. Kalau Aguero tak main, Aguero injured, Jesus dia tahu kalau dia fit, confirm dia ada dalam first 11. Sekarang itu masalah kalau dua top striker je ada. Maksudnya Jesus dengan Aguero. Cerita pasal Sterling. So far dalam semua tournament, Sterling dah score 5 gol. Tapi macam biasa, lawan Liverpool dia struggle. Aku tak faham asal. Daripada dulu, sejak dia belah daripada Liverpool, lawan Liverpool dia struggle. Tapi Sterling aku rasa dia masih lagi pemain yang diperlukan Guardiola. Kalau nak sembang dia punya function, sebab dia ni boleh juga letak sebagai false 9, boleh letak sebagai number 9, selain daripada letak sebagai number 11 winger.
Number 10 boleh. Sterling, aku tak ada masalah dengan Sterling. Cuma kat bahagian kanan. Riyad Mahrez ataupun Ferran Torres. Ferran Torres memang orang mula-mula persoalkan. Macam mana City boleh beli player dia macam ni? Sedangkan sepatutnya City boost dekat attacking atau top striker ataupun centre back. Tapi enak betul lah. Guardiola dia dapat juga Ruben Dias, dia dapat juga Nathan Ake. Cerita balik pasal Ferran Torres, so far dia player kedua yang dah score paling banyak untuk City lepas dalam semua tournament ni. 4 gol. So maksudnya still lagi function lah. Bagi aku Ferran Torres bagus juga dia macam tu. Dia tak ada overhype sangat. Sebab kalau kau beli hype gila, tak perform ataupun tak main, nanti orang bising. Tu yang jadi macam Van de Beek tu. Benda member alright je tak main. Yang orang lain yang kecoh dia tak main. Kau faham kan? Kau tak lapar tapi orang lain yang marah kenapa kau tak makan. Macam mana tu? Tapi dalam ramai-ramai ni sebenarnya aku rasa untuk attacking force City paling perlukan kreativiti yang David Silva dah tinggalkan. And benda tu ada dekat sama ada Phil Foden ataupun ada dekat Bernardo Silva. Sebab Bernardo Silva ni dia macam, aku nampak dia ni macam satu playmaker yang, yelah kau bayangkan satu player boleh main attacking midfielder, boleh jadi perancang, boleh main winger. Jarang nak jumpa macam tu sebab even De Bruyne tu dia boleh jadi arkitek yang cun tapi dia tak boleh jadi winger. Tu problem De Bruyne. So dia kerja dekat bahagian tengah je. Tapi at least Bernardo Silva ni and even dominant foot dia pun kadang kau tak nampak. Dia ni memang kita tahu kidal tapi kadang-kadang dia gambar kaki kanan pun sama. Instead of aku cakap Guardiola tak dapat beli top striker lain, tak boleh tambah daripada nama yang ada, maksudnya tak tambah daripada zaman Aguero, daripada Hazard tak dapat tambah satu nama baru. Tapi at least City sekarang ni patut lega tau. Sebab attacking force dia bagi aku, dia boleh main false nine, dia boleh main double striker, dia boleh main single striker. So benda-benda macam tu yang sebenarnya boleh menyelamatkan career Guardiola kat City sekarang ni. Dia boleh at least kalau one day dia belah pun orang tetap akan puja dia. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok balik macam tadi aku cakap, macam game itu dalam game UCL aku tengok Sterling dengan Foden main dua striker, partner. Main 4-4-2, dia main dua pairing striker. And then lawan Liverpool pakai Jesus. So at least kau ada banyak choice. Kau bukannya ada satu choice je untuk kau main setiap game, tu je tactical attacking kau. Satu striker, tu je striker tu yang kau boleh pakai. Sebenarnya senang cakap variety kat dalam attacking force City tu buatkan City tu still lagi boleh tarik nafas lega aku rasa. So far kalau kau tanya aku apa aku expect daripada City this season, aku tak nak banyak. Aku tak ada kata dia akan menang EPL ataupun aku tak cakap dia akan tak menang EPL. Tapi aku just boleh kata City this season aku yakin akan lebih bagus daripada last season. Sebab apa? Sebab defending line dia dah fit balik. Maksudnya macam aku cakap tadi, semua player yang injet last season, yang banyak ke laut last season ni macam get back to the best shape balik. Macam John Stones, macam Nathan Ake dah ada improve squad, ada Ruben Dias. Aku paling nak tengok Ruben Dias sebenarnya. And aku paling happy Otamendi tu dah kena jual. Apa function dia kat City?